Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Yang pertamanya, jazakumullah khairul jazak kepada pengurusan masjid kerana menjemput saya pada malam ini untuk meneruskan seri kuliah bulanan Maghrib. Tuan-tuan, puan-puan, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, para asatizah, para pensyarah, para pelajar, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya, mari sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah menghidupkan hati kita dengan sentiasa mengingati Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberi banyak nikmat kepada hamba-hambanya, dan nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita ialah nikmat Islam dan juga iman. Dan ada lagi nikmat yang manusia sering dilalaikan, sehingga bila luput nikmat tersebut, dia akan menyesal kerana tidak dapat menggunakan nikmat itu dengan sebaik yang mungkin. Ni'matani maghbunun kathirun fihima minana as-sihha wal faqr. Kesihatan dan masa lapang ini merupakan dua nikmat yang Nabi sebut manusia dia lupa, dia mudah lupa, dia mudah dilalaikan dengan dua nikmat ini, sehingga datang waktu sibuknya, datang waktu sakitnya, maka ketika itu datanglah penyesalannya kerana tidak menggunakan kedua nikmat ini untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam seri kuliah bulanan saya ini, saya menggunakan satu buku yang saya rasa sangat baik untuk kita sama-sama melihat dalam usaha memperbaiki hati kita. Tajuk mukmin, modul mukmin profesional, 7 langkah baiki diri. Alhamdulillah, kemarin saya baru balik daripada umrah bersama dengan jemaah. Satu pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bila mana kita diberi taufik
dan hidayah, dipilih sebagai tetamunya. Tetamu Allah ini bukan, maknanya bukan umrah dan haji je. Tetamu Allah ini kita juga sebagai tetamu Allah, duyufur rahman. Tetapi istilah duyufur rahman ini merujuk kepada mereka yang mengerjakan haji dan juga umrah. Bila mana kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai tetamunya, maknanya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hati kita. Dari segi fizikalnya kita melangkah, satu langkah demi langkah kita melangkah, akhirnya kita sampai ke rumah Allah. Dari sudut rohaninya, Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita, mendekatkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyucikan dosa kita. Bayangkan, di hadapan saya ni ada adik-adik daripada Politeknik Hukum yang duduk di Kolej Kediaman. Jarak mungkin ada 100 meter dari Kolej Kediaman ke sini, 150 meter. Kita melangkah demi langkah. Setiap langkah yang kita langkah itu, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan satu dosa, menghapuskan satu dosa, memberikan satu kebaikan dan meningkatkan satu darjat kepada kita. Masya Allah. Maknanya segala amal ibadah yang kita laksanakan hari ini, rupa-rupanya bukan sekadar kita nak mentaati perintah Allah, tetapi Allah nak membersihkan diri kita sebagai hamba-Nya. Allah nak melihat kita setiap hari celik mata dan tutup mata semula dalam keadaan kita ni bersih jiwa kita. Dalam keadaan Allah redha pada kita, dalam keadaan kita ni mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebenarnya indahnya ibadah ini. Bukan satu beban, bukan satu perintah semata-mata, tetapi ibadah ini sebagai satu anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada hamba-hamba-Nya. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-puan boleh dapatkan buku ni lah kalau nak melihat secara lebih mendalam apakah step langkah baiki diri, dan saya akan merujuk ulasan buku ini dengan beberapa kitab yang lain seperti kitab Ar-Rahibul Maktum, Sirah Nabawiyah Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dalam mengisahkan, dalam melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia membersihkan, dia membawa dakwah ni kepada umat Islam ketika itu di Mekah dan juga Madinah. Bagaimana Nabi dia melatih, membimbing jiwa para sahabat ini sehingga menjadi sahabat yang unggul, yang terbaik. Sehingga Nabi sebut ashabi kan nujum, ihtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku ni seperti bintang-bintang di langit. Sekiranya kamu mengikuti mereka, kamu akan beroleh kejayaan dalam kehidupan kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana kita melihat Nabi SAW ketika usia baginda SAW berada di usia yang kemuncak, di umur yang 39 tahun. Di waktu usia Nabi 39 tahun ini, Nabi SAW ini masih lagi memikirkan bagaimana nak buat kebaikan kepada umatnya, kepada kaumnya ketika itu. Rasulullah SAW ni bayangkan, pada usia 39 tahun, Nabi ni sangat kaya tuan-puan, sangat kaya. Kenapa? Kerana pada waktu itu perniagaan Nabi SAW sudah tiba pada kemuncaknya. Dia bawa barang dagangan. Khadijah bin Khuwailid. Kata orang sekarang ni, Nabi kalau dibandingkan dengan keadaan kita hari ini sudah pun financial freedom dah bebas kewangan dah.
Tetapi tuan-puan, pada tahap itu Nabi SAW ni dikatakan tidak bekerja untuk duit, tetapi duit telah datang dengan sendirinya. Kerana apa? Kerana di bawah perdagangan Nabi SAW ada peniaga-peniaga yang telah dilatih oleh Nabi dengan begitu baik sekali, hebatnya Nabi. Tetapi waktu itulah, kalau kita baca kitab sirah, sejarah membuktikan bahawa pada usia 39 tahun inilah Nabi SAW berada di kemuncak kebimbangan dan kegelisahan Nabi melihat keadaan umat ini. Oleh sebab itu Nabi SAW tak rela, tak sanggup melihat masyarakatnya berzina, minum arak, berjudi, membunuh bayi perempuan, sehingga akhirnya Nabi SAW ini mengambil keputusan untuk bertahanus di Gua Hira. Allah Rabbi ya Karim. Saya waktu ke Mekah baru ni, alhamdulillah, direzekikan oleh Allah, diberi peluang bersama dengan jemaah mendaki Gua Hira. Selepas solat Isyak, tak tinggi tuan-puan, 281 meter je, kemuncak Jabal Nur itu. Kemudian nak turun Gua Hira tu ada jalan turun ke bawah. Kalau tuan-puan pergi umrah, insya-Allah ada peluang untuk mendaki Gua Hira. Ketika itu tuan-puan, bagaimana di kemuncak kekayaan itulah, sebab kalau kita lah berada di tempat Nabi ketika itulah, kita akan menikmati kekayaan, kesenangan. Sebaliknya Nabi SAW sangat bimbang tentang nasib umatnya, sehingga Nabi berkhalwat di Gua Hira. Bahkan turunnya wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Selang 6 bulan barulah turun wahyu yang seterusnya. Dan selama 6 bulan itu Nabi sering bertahanus, berkhalawat di Gua Hira. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, keadaan ini memang berbeza dengan masyarakat kita hari ini. Bila berada di kemuncak kemewahan, kesenangan, kita sering lupa kepada nasib orang yang susah. Betul tak? Kita mula membina impian kita, rumah nak beli, kereta besar, rumah besar. Itu impian mereka yang ingin berjaya, yang dah merasa bebas kewangan ini. Tetapi tidak bagi Nabi SAW. Sebab itulah sunnahnya, sunnah, ada orang lupa, sebenarnya sunnah yang besar dalam kehidupan kita yang boleh kita ambil, yang boleh kita contohi Nabi SAW ialah Nabi SAW ini dia merasai kesengsaraan, kesusahan umatnya. Kalau dalam diri kita hari ini belum ada risau runsing kepada keadaan umat kita hari ini, kesusahan mereka, kejahilan mereka, kenapalah jiran aku ni tak solat, kenapalah adik aku ni tak baca Quran, maka ketika itu ada something wrong dalam hati kita. Kerana Nabi SAW, kalau kita mengaku sebagai Nabi kita, maka sudah pasti kita juga mesti merasai perasaan tersebut, rasa susah hati. Ini yang berlaku pada Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itulah sunnah yang terbesar yang harus kita amalkan masa kini adalah sikap prihatin kita, sebagaimana prihatin Nabi SAW kepada umatnya ketika itu. Bukan sahaja simpati dan memahami, tetapi perlu empati dan merasai kesusahan umat Islam yang lain. Ini tak kira lagi umat Islam di Palestin. Kita tengok masyarakat di kampung kita, di Korea kita, di masjid kita, bagaimana kita nak penuhkan masjid ini dengan jemaah.
Bagaimana kita nak imarahkan masjid ini, bagaimana kita nak ajak orang muda-muda ni datang ke masjid. Sebab itulah umat Islam di seluruh dunia hari ini, tuan-puan, sedang menghadapi kemunduran dari dua sudut. Kita hari ini kita nak lihat kemajuan. Kita bangga dengan kemajuan, kemodenan kita, dengan menara berkembang, Petronas dan sebagainya. Tetapi hakikatnya umat Islam hari ini sedang menghadapi dua kemunduran. Kemunduran dari dua sudut. Yang pertama, dari sudut kerohanian ataupun spiritual. Yang kedua, Islam juga mundur dari sudut fizikal dan juga material. Dari sudut tengok yang pertama, dari sudut kerohanian ataupun spiritual. Kita ambil contoh. Setiap tahun kedudukan indeks persepsi rasuah ataupun corruption perception index CPI yang paling tinggi, yang paling kurang menamakan rasuah, maknanya tentunya yang paling tinggi integritinya ialah negara-negara yang bukan Islam. Negara-negara yang dikedudukan 20 ke atas ini, yang tinggi integritinya seperti New Zealand, Finland, Switzerland dan sebagainya. Negara-negara ini semuanya tinggi kadar integritinya. Tapi di manakah Malaysia? Ni kita nak buka minda, tuan-puan, sehingga kalau kita lihat rekod bermula tahun 2017, Malaysia sudah jatuh dari tangga ke-55 menjadi tangga yang ke-62. Negara-negara yang paling corot 5 ke bawah, negara-negara umat Islam seperti Somalia, Yaman, dan negara umat Islam yang lain. Integriti ini bermaksud amanah. Amanah ini, tuan-puan, dia ada kaitannya dengan iman. Tiada amanah bermaksud tidak ada iman. Artinya negara-negara umat Islam ada masalah dari sudut kerohaniannya. Kalau tak masukkan kadar rasuah ni terlalu tinggi di negara-negara yang ramainya umat Islam. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari sudut indeks persepsi rasuah. Mau kita lihat bagaimana pula dengan kadar perceraian yang berlaku dalam negara kita. Sebab hari ini institusi keluarga itu sangat penting. Kerana jika kita ingin melihat sebuah negara itu dalam keadaan baik ataupun sebaliknya, lihat bagaimana institusi keluarga itu di negara kita. Kalau kita melihat data di JAKIM, di Jabatan Kehakiman Syariah, Masya Allah, contoh Jabatan Kehakiman Syariah ni data bulan Januari hingga Oktober 2015 yang mencatatkan suatu dapatan setiap 11 minit akan berlaku satu perceraian. Itu tahun 2015. Sebab rosaknya sesebuah institusi keluarga ini, kenapa kita pusing, risau, ambil berat? Sebab dizahirkan melalui ramainya anak yang tak sah taraf atau anak luar nikah, ramai. Kalau kita melihat statistik dalam tempoh lebih 10 tahun sejak tahun 2006, bilangan anak tak sah taraf pernah mencapai 543,000 orang, lebih setengah juta. Ini menunjukkan bahawa, tuan-puan, ada sesuatu yang silap dan salah, yang sangat negatif yang sedang berlaku dalam institusi rumah tangga umat Islam hari ini. Tuan-puan yang dirahmati Allah, saya mulakan dengan masalah supaya kita akan melihat kenapa pentingnya hari ini kita perlu menjadi seorang mukmin yang profesional. Saya akan ulaskan sedikit kenapa mukmin profesional. Kita melihat masalah ini supaya kita sedar
supaya kita sedar, supaya kita faham bahawa peranan kita ini bukan sekadar pelajar, bukan sekadar guru, bukan sekadar imam, bukan sekadar ustaz, pensyarah, tok siap, tok bilal, cleaner dan tak. Sebab kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi bila kita lihat statistik jenayah dan sebagainya, kita rasa takut, rasa takut dan rasa bimbang. Sebab itulah kalau kita nak berubah, syarat yang pertamanya kita mesti mengakui kelemahan diri kita. Begitu juga di peringkat ummah, di peringkat masyarakat kita kena sedar, kena tahu, oh ini salah kita, ini silap kita. Barulah kita ada rasa nak berubah, rasa keinsafan, rasa nak saling bantu-membantu untuk memperbaiki diri kita. Tapi kalau kita melihat statistik jenayah ni hari demi hari merisaukan, tak ada kesedaran pada diri kita, maka kita tak akan jumpa titik perubahan di mana kita nak mulakan itu. Kita akan menyalahkan pada orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari sudut kerohanian. Kerohanian menunjukkan bahawa lemahnya iman umat Islam hari ini. Dari sudut fizikal pula, kemunduran umat Islam ni dua, spiritual dan yang keduanya fizikal ataupun material. Kita lihat ekonomi, kita ambil contoh ekonomi, ya. Dari sudut ekonomi ni, Masya Allah, sudah pasti kita lihat sejak kita merdeka pada tahun 1957 lagi, dan selepas peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan kita dulu begitu giat meningkatkan tahap ekonomi orang-orang Melayu. Contohnya ni, contoh, kita ada satu dasar yang kita sebut dulu dasar ekonomi baru, DEB. DEB ni sebenarnya untuk menggalakkan dan mendorong Bumi Putra ni menguasai 30% ikuti kekayaan di tanah air kita. Tapi tuan-puan, dengan segala tongkat, segala subsidi bagai dan segala bantuan yang diperuntukkan melalui MARAF, Felda, Fikra dan sebagainya, sampai sekarang kita boleh bertanya, pemilikan 30% itu masih belum dapat dicapai. Tak dapat dicapai lagi. Sebab itulah kita mesti berfikir apa sebabnya dan di manakah silapnya. Sedangkan kalau kita lihat hadis Nabi SAW, Nabi menyebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripadanya. Jadi kenapa kita, saya nak mengajak tuan-tuan kita berfikir sama-sama, kenapa kita yang sudah memeluk agama Islam ni masih rendah kedudukannya, sedangkan kita diajar ke arah kecemerlangan sekurang-kurangnya 10 kali dalam sehari. Kat mana? Dalam kalimah azan, hayya 'alal falah, 10 kali. Agama-agama lain tuan-tuan, Kristiannya, Buddha, Hindu, tak ada ajakan kepada kecemerlangan secara direct, tak ada. Tetapi kita umat Islam sememangnya diajak hayya 'alal falah. Malah tuan-puan, sewaktu kita dilahirkan, bahkan setiap bayi Islam yang lahir sudah diazankan di telinga kanannya dan diiqamatkan di telinga kirinya. Hayya 'alal falah. Tak, makna suruhan hayya 'alal falah itu sudah pun meresap masuk ke dalam jiwa kita semenjak baby lagi. Tetapi kenapakah hari ini nasib umat Islam masih lagi tertinggal di belakang? Apa masalahnya?
Adakah masalah itu berpunca daripada Islam sebagai satu agama ataupun umat Islam? Yang ni semua dah ada jawapan dah. Tak? Sebab itulah masalahnya tuan-puan bukan pada Islam. Bukan pada Islam. Islam tu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ini ayat yang turun masa hajatul wada' Nabi. Ya. Islam tu sudah sempurna dah. Tetapi yang masalahnya adalah pada umat Islam. Pada umat Islam. Sebab itulah seorang ulama Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir, satu ketika pergi ke Perancis. Dia melihat masyarakat Perancis ketika itu. Apa dia kata? Aku lihat Islam, tetapi aku tidak lihat orang Islam. Aku lihat Islam, tetapi aku tak lihat orang Islam. Maknanya, bila mana beliau pergi ke barat, beliau melihat nilai Islam ni di mana-mana ada, tetapi tiada orang Islam. Allahu Rabbi. Apa nilai-nilai Islam? Seperti pengurusan waktu, time management, kebersihan, budaya ilmu, khususnya budaya membaca dan budaya R&D ni yang berada di barat. Subhanallah. Semua nilai Islam ni diamalkan oleh orang barat, tetapi bukan Islam. Allahu Akbar. Tetapi kata Muhammad Abdul, bila mana aku kembali ke Mesir, aku berasa sedih. Sebab apa? Sebab aku lihat Muslim tanpa Islam. Orang Islam ramai, tetapi sikap mementingkan kebersihan, menepati janji dan budaya membaca berada di tahap yang sangat rendah. Allahu Rabbi yang karim. Saya baru ni di Hotel Madinah Al-Munawwarah. Kebetulan hotel kita Fairuz Shatta dekat lah. Keluar hotel turun ke pintu Masjid Nabawi. Hotel kita ada 2 lift. Dan hari itu kebetulan ramai jemaah pada Indonesia. Yalah, ramai tak ada masalah bila kita saling appreciate, saling menghormati. Tapi bila ramai dalam keadaan 2 lift, masuk lift bawa makanan, bawa air panas, dah jadi attitude dia orang. Tumpah kena baju. Allahu Akbar. Jadi ini merupakan satu petunjuk betapa kita ni jauh sebenarnya tertinggal daripada orang yang tidak Islam, tapi mereka ini berpegang kepada nilai baik, nilai Islam dalam kehidupan mereka. Sebab itulah kalau kita lihat di negara-negara maju lain seperti Jepun, Masya Allah, kalau tuan pergi ke Jepun, saya tak pergi lagi lah, budaya membaca di kalangan umat Islam masih ketinggalan kalau dibandingkan dengan rakyat Jepun. Hari ini budaya membaca dah tak ada dah. Yang adanya budaya hedonism. Hedonism ni buat budaya berhibur secara keterlaluan. Berhibur. Saya baru sampai daripada Kelantan. Masya Allah. Beberapa hari lepas ada satu konsert. Konsert Wins lah. Masya Allah, tengok orang perempuan lelaki bercampur, hampir 20,000 di Ketereh. Jadi saya bertanya, mana Islamnya? Kita bertanya sebenarnya. Sebab umat kita merusik, ya? Sebab hedonism ni, budaya berhibur secara keterlaluan ini, Masya Allah, menyebabkan kita ni jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Leka dengan lagu, tarian, filem dan sebagainya, menyebabkan kita tak suka untuk membaca. Kita tak menjadikan membaca itu sebagai budaya dalam kehidupan kita. Bukan nak baca buku, baca Quran apatah lagi. Tuan-puan yang dirahmati Allah, sebab itulah Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah mengatakan bahawa ada seorang sahabatnya yang di barat, seorang profesor telah memeluk agama Islam.
Pada hari profesor tersebut memeluk agama Islam, apa dia kata? Apa profesor itu kata? Subhanallah, yang telah memperkenalkan aku pada Islam dahulu sebelum aku kenal umat Islam. Maksudnya apa tuan-puan? Maksudnya seolah-olah beliau nak mengatakan, kalau aku kenal umat Islam dahulu, aku mungkin tak akan masuk Islam. Sebab itulah the beauty of Islam, keindahan Islam itu boleh dilihat dari dua sudut, tuan-puan. Yang pertama, satu sudut ilmiah, iaitu melalui ilmu yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis dan juga kitab-kitab, keindahan Islam. Yang kedua, keindahan Islam ini boleh dilihat dari sudut amaliyah, iaitu pengamalan ajaran-ajaran Islam oleh umatnya. Walaupun keindahan Islam ini secara amaliyahnya semakin kurang, tetapi keindahan Islam ini dari segi ilmiahnya bukan sahaja masih bertahan sehingga sekarang, malah ia akan terus mengagumkan keindahan Islam ini. Allahu Akbar ya Karim. Sebab itulah Al-Quran ni makin kita baca makin seronok, kan? Ilmu Islam ni makin kita baca, kita mengkaji, makin dekat kita dengan Allah. Allahu Akbar ya Karim, ya? Sebab itulah profesor ni dia masuk Islam bukan kerana dia ni melihat kelakuan umat Islam yang jelek, tetapi beliau tertarik kerana mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Beliau tengok Al-Quran, subhanallah, hebat Al-Quran. Buka kitab sains, tetapi di dalamnya ada sains. Al-Quran bukan kitab biologi, tetapi di dalamnya ada biologi. Begitu juga dengan asas-asas ilmu yang lain. Sebab itulah tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita nak buka balik minda kita. Kita sedar betapa umat Islam hari ini bodoh, dari sudut spiritualnya, dari sudut fizikalnya bodoh, kan? Sebab itulah bila berlaku peristiwa yang kita kenang dulu, yang kita ingat dulu, 9 September, kan? Digembar-gemburkan bangunan World Trade Center, WTC, ya, di Amerika telah dihancurkan oleh militan Islam. Betul tak? Maka orang barat ni dia berfikir bagaimana, dia mula mengkaji bagaimana militan ini dia punya berfikir, prinsip dia, sebab mereka kaji, mereka kalau militan ni dia boleh hancurkan WTC ni, ya, maka kita kena tahu cara dia berfikir. Dia pun mula dia mengkaji sehingga kepada prinsip kepercayaan, keyakinan militan Islam, walaupun menjadi sebagai satu propaganda, sebagai satu kata taktikal, nak merosakkan imej Islam. Tetapi tuan-tuan, apa yang berlaku pada waktu intelektual barat ini mula mengkaji secara serius mengapa militan ini sanggup mengorbankan nyawa mereka, padahal mereka ini ada orang yang mereka sayang, mereka juga ada kehidupan mereka, tapi kenapa mereka ini nak syahid, nak korbankan diri, mereka pun belum mengkaji, termasuklah mengkaji Al-Quran, hadis, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Islam, mereka mengkaji semua itu untuk mencari keburukan kepada militan Islam. Tetapi sebaliknya tuan-puan, semakin dikaji, semakin dicari keburukannya, semakin mereka melihat keindahan Islam. Allahu Akbar. Mereka hendak mencari kebatilan ni, keburukan ni kepada pejuang-pejuang Islam dalam ajaran Islam itu sendiri. Tetapi makin dicari kebatilannya, mereka makin menemui kebenaran. Akhirnya tuan-puan yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, berlakulah satu proses yang disebut reverse psychology, di mana selepas peristiwa 9 September itu, lebih ramai intelektual barat, sama ada di Amerika ataupun di Eropah, telah memeluk agama Islam. Allahu Akbar.
Sehingga sekarang ni kalau kita pergi di New York, di Eropah sana, banyak gereja-gereja telah ditukar kepada masjid. Ini yang berlaku. Sebab itu dalam surah Al-Imran Allah menyebut orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ayat yang biasa kita dengar, yang kita baca. Sebab itulah saya ingin mengajak tuan-puan yang dirahmati Allah, dalam tazkirah yang ringkas ini, mari kita bermuhasabah. Kita ni orang Melayu, kalaulah saya nak bertanya kepada tuan-puan sekalian, masih relevankah kalau dikatakan Melayu itu Islam dan Islam itu Melayu? Melayu itu Islam ataupun Islam itu Melayu? Masya Allah, baru ni ada filem Mak Kilau ditayangkan. Masya Allah, dah hampir 100 juta kutipan dia. Kita bangga dengan kemelayuan kita, semangat jati diri, keperlawanan kita, mempertahankan tanah air, kan, melawan British. Tapi hari ini kita kena bertanya, adakah Melayu itu Islam dan Islam itu Melayu? Bila kita melihat secara terus ke dalam masyarakat kita hari ini, yang adakah mereka ini mengamalkan Islam dalam kehidupan mereka? Hakikatnya tuan-puan, kita yang memerlukan Islam, kita yang nak agama, bukan Islam memerlukan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ini tuan-puan sudah pun menawarkan Islam ini kepada kita, tetapi kita menolak. Allah boleh tawarkan Islam ini kepada bangsa yang lain yang lebih serius dan fokus dengan Islam. Allah boleh. Mungkin kita boleh katakan sudah ramai orang bijak di luar Islam masuk Islam ketika orang bodoh di dalam Islam hendak keluar Islam. Sudah ramai profesor barat yang masuk Islam, dan apabila mereka masuk Islam, mereka serius mengkaji Al-Quran, malah mereka belajar bahasa Arab, bahkan berhijrah ke negara-negara Islam untuk memahami agama ini. Tapi hari ini kita selesa dengan Islam, dengan agama kita. Tetapi bagaimana kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, sejauh mana penghayatan kita, sejauh mana tilawah kita. Sebab itulah kita mesti membuat satu disebut sebagai satu pecutan, satu intizam. Untuk apa? Untuk kita berpegang teguh dengan agama Islam. Kerana orang yang masuk Islam di barat masuk Islam, berlaku WTC Arab masuk Islam, profesor ni masuk Islam, orang-orang yang serius dan fokus untuk menegakkan agama Islam. Tetapi sebaliknya, kita yang menerima Islam, Masya Allah, lahir dari Islam, kita tak serius untuk mempertahankan agama Islam dengan menjaga agama itu dalam diri kita. Allahu Akbar. Sebab itulah Michael H. Hart telah menulis dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History, ataupun 100 manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah. Dalam buku tersebut, beliau meletakkan pemimpin yang berada di ranking yang pertama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi kita ni diletakkan sebagai Nabi Muhammad di nombor 1? Mengapa Nabi kita ni diletakkan yang paling di atas, nombor 1? Kerana apa? Kerana ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah ni membawa dua kemajuan secara integrated, secara sepadu. Apa dia? Itu Nabi Muhammad mengajar kerohanian, spiritual, kebahagiaan, ketenangan. Dan dalam masa yang sama,
ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membawa kepada kemajuan fizikal dan juga material. Ini kenapa Nabi Muhammad diangkat sebagai tokoh pemimpin yang sangat berpengaruh di dunia daripada kalangan 100 pemimpin yang lain. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika Eropah dahulu berada di zaman kegelapan ataupun kita sebut sebagai Dark Age, zaman kegelapan, empayar Islam di Baghdad pada masa itu sudah sampai ke kemuncaknya, ke kemuncak tamatunnya. Jika kita pergi ke Uzbekistan, kita akan nampak planetarium dan sebagainya yang merupakan peralatan saintifik yang dibangunkan oleh para saintis Islam untuk mengkaji ini angkasa, bulan, bintang dan planet-planet lain. Kemudian bila berlakunya perang salib, barulah perpindahan ilmu itu berlaku dari dunia Islam ke Eropah. Maknanya tuan-tuan, asal usul daripada dunia ini semuanya daripada ajaran Islam. Yang ini subhanallah yang mesti kita kena akui, yang menjadi motivasi pada kita untuk mempertahankan kegemilangan tamadun Islam ini. Sebab itulah bila kita berkongsi segala isu ini, apakah masalah kita yang sebenarnya? Adakah pada Islam ataupun umat Islam? Jawapannya bukan pada Islam tuan-puan. Jawapannya adalah pada kita sebagai umat Islam. Itu masalahnya. Sebab itulah Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Ja'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Hadis sahih riwayat Muslim. Islam itu bermula dalam keadaan asing, ghuraba, dan akan kembali dalam keadaan yang asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing, kata Nabi SAW. Mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan yang disebut sebagai ghuraba, orang yang asing. Apa maksud golongan yang asing tuan-puan? Itu golongan yang hendak menegakkan semula ni kedaulatan Islam. Walaupun golongan ghuraba ini sedikit, kata Nabi, tetapi hebat kualitinya. Kerana golongan yang sedikit inilah yang akan mengalahkan golongan yang ramai. Sebab itulah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah menyebut berapa ramai golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang ramai. Golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang ramai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam proses kita untuk menjadi seorang mukmin profesional, mukmin yang dekat dengan Allah, yang tahu peranan yang mesti dilaksanakan, yang dimainkan oleh kita sebagai seorang hamba dan juga khalifah, kita mesti lakukan sesuatu. Kita mesti lakukan sesuatu untuk membina golongan yang sedikit yang disebut oleh Nabi SAW ini. Kita mesti lakukan proses rebranding untuk umat Islam ini. Sebab rebranding ini mungkin kita apalah rebranding ini, sebab proses rebranding ini umat Islam ini mesti dilakukan. Mesti dilakukan kerana kita memerlukan pembaharuan cara ataupun kaedah kita menghayati dan mempraktikkan Islam itu. Ini yang disebut oleh ulama sebagai ijtihadul fikri, iaitu merubah cara kita berfikir, mentafsir, bertitik tolakkan set minda kita, sistem nilai kita dan keyakinan yang tepat. Bagaimana cara kita nak faham Islam ini? Perlu diberi nafas yang baru agar lebih kreatif, produktif dan dinamik. Maka di situlah ada percubaan-percubaan, seperti mana yang dibuat oleh kerajaan kita sebelum ni. Ada Islam hadari, ada Islam wasatiyah, ada Islam rahmatan lil alamin. Jadi
Movement proporsional ini merupakan satu usaha rebranding umat Islam. Kita tak perlulah nak bergaduh ataupun nak berselisih faham tentang istilah ni. Saya tak maulah istilah wasatiyah, tak maulah istilah rahmatan lil alamin, tak perlu. Kita bukan tengok pada istilahnya tuan-puan, tapi kita tengok pada substance, pada isinya. Yang baik kita ambil. Sebab kita hari ini kena belajar untuk memanfaatkan persamaan dan menguruskan perbezaan yang baik. Inilah kematangan yang baharu yang perlu ada dalam setiap umat Islam, yang dapat menguruskan perbezaan dan memanfaatkan persamaan ini. Tuan-puan yang dirahmati Allah, saya ringkaskan untuk mengakhiri kuliah maghrib ini. Dari mana kita nak mula? Dari mana kita nak mula? Kita bermula, tuan-puan, kalau kita lihat tarbiyah Nabi SAW di Makkah selama 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Awal dakwah Nabi, Nabi tak lari daripada 3P. 3P. Yang pertama people, yang kedua proses, dan yang ketiga purpose. Manusia, sistem dan visi dan juga misi. Tak kira lah kita nak bermula daripada mana, rumah ke, masyarakat ke, office ke, organisasi ke, negara, malah dunia sekalipun perlu fokus pada 3 ni. 3P, people, manusia. Sebab mana-mana organisasi ni mesti ada modal insan. Bermula dari peringkat pemimpin atasan yang sebagai leader, pemimpin pertengahan, sampailah kepada peringkat subordinat yang paling bawah. Kalau dalam keluarga ada ayah, ibu, anak-anak, pembantu rumah dan sebagainya, itu people. Yang kedua, cara atau kaedah ataupun proses tadi. Dan yang ketiga, mesti ada purpose, visi dan misi dalam sebuah organisasi. Antara ketiga 3P ni yang paling penting adalah people, manusia itu sendiri. Kenapa? Kita lihat sunnah Nabi SAW. Rasulullah SAW ni berjuang di 2 peringkat, tuan-puan. Yang pertama peringkat Makkiyah. Peringkat Makkiyah ini, kita tahu bila kita baca Quran Al-Karim, ada surah-surah Makkiyah yang kebanyakannya bermula dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang kedua peringkat Madaniyah, ayat-ayat Al-Quran yang turun selepas hijrah dengan perkataan ya ayyuhallazina amanu. Di Mekah Nabi berdakwah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Mekah turun ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, tentang keesaan Allah, tentang kejadian bumi ni, langit, soal-soal ghaibiyat, perkara gaib, syurga, neraka, soal-soal kerasulan dan keimanan kepada Allah. Ini semua membina manusia. Yakni P yang pertama people. Apabila cukup tempoh 13 tahun ini, berlakulah hijrah. Selepas itulah turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, di Madinah Al-Munawwarah. Selepas peringkat Makkiyah, hijrah Nabi dan sahabat ke Madinah, barulah ada dorongan atau perintah-perintah membina sistem, sistem ekonominya, politiknya dan sebagainya. Inilah kaedah Rasulullah SAW berjuang. Baginda fokus pada perkara utama, dan pertama dahulu itu membina manusia. Kesilapan kita hari ini, tuan-puan, kadang-kadang kita seronok nak membina prosesnya dahulu, sistemnya. Kita ada produk, kita ada servis yang patuh syariah misalnya. Tetapi tuan-puan, hari ini manusianya belum patuh syariah. Yang kita pentingkan kadang-kadang produk yang mendatangkan keuntungan, tetapi manusianya belum terbina lagi. Itu yang masalah.
Sebab itulah kena seiring. Dan peranan yang dimainkan oleh masjid sangat luar biasa sebenarnya. Apatah lagi masjid yang masjid kita, masjid Ansas ni. Kita nak mengajak umat Islam datang ke masjid, nak membina hati manusia, nak membina hati kita, nak membina kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa yang menjadi matlamat kita ialah bila mana kita lupa untuk membina hati kita sebagai seorang hamba, diri kita sebagai seorang hamba, akan lahirlah generasi-generasi yang purpose-nya, yang matlamat mereka ni adalah dolar dan sen, keuntungan, bukan syariat Islam. Inilah sebabnya dan akibatnya apabila kita tidak membina jiwa, maka Islam itu dijadikan alat keuntungan menjadi matlamat. Allahu Akbar. Padahal Islam itu matlamat, keuntungan itulah sebenarnya yang menjadi alat. Inilah perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat sejarah, tembok besar negara China itu dibina oleh Maharaja Shi Huangdi. Sebab apa? Satu usaha untuk menghalang musuh menjajah negara China. Dibina tembok ni oleh Maharaja Shi Huangdi ni supaya musuh tak masuk ke negara China. Tembok yang sangat panjang, tinggi dan tebal dengan batu serta material yang kukuh. Itulah proses yang dipilih, bagaimana nak membina tembok tersebut. Tetapi realitinya tuan-tuan, sejak tembok besar negara China dibina, sampailah 100 tahun kemudian, negara China telah 3 kali dijajah. Ini sebagai satu analogi. Kenapa? Adakah sebab tembok yang begitu teguh, kukuh dan panjang itu tak dapat menghalang musuh daripada memasuki negara China? Adakah disebabkan tembok China itu runtuh? Adakah batu yang digunakan untuk membina tembok China itu tidak teguh? Tidak sama sekali. Kerana bukan sebab tembok itu tidak kukuh, tidak teguh, tetapi gatekeeper je, penjaga tembok itu telah diberi rasuah oleh musuh untuk membuka pintu bagi membolehkan musuh masuk. Maknanya China ni sibuk membina tembok tetapi tidak sempat membina manusia. Ini tidak berlaku tuan-tuan kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW membina manusia dahulu. 13 tahun Nabi di Mekah, Rasulullah membina manusia. Lahirnya manusia seperti Bilal bin Rabah, Mus'ab bin Umair, Ka'ab bin Ararat dan para sahabat yang lain. Mereka ini tuan-tuan ditempa dengan roh tauhid, 1000 kesusahan, dan apabila mencapai kemenangan di Madinah, mereka tidak terkesima tuan-tuan. Mereka tidak ampun dengan kemenangan itu. Kenapa? Jiwa mereka sudah bersedia. Sebab itulah tuan-tuan, pada hari ini kita kena fokus membina, pada hari ini kita fokus membina infrastruktur yang bersifat fizikal. Hakikatnya sedangkan minda dan jiwa manusia belum bersedia. Akhirnya kita dengar ada pemimpin merumbut, kita sudah bina pembangunan infrastruktur yang bertahap dunia, tetapi minda kita masih minda kelas kedua. Kita sering mendengar ungkapan demi ungkapan ini. Jadi berbeza dengan pemimpin yang berjiwa Islam, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni sangat pentingkan faktor manusia, sehingga Umar ni satu hari dia berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, impikanlah." "Apa impian kamu?" Seorang pemuda berkata, "Aku mengimpikan jiwa. Aku mengimpikan jika sekiranya negeri ini dipenuhi dengan emas, lalu aku infakkan pada jalan Allah." Umar berkata lagi, "Wahai sahabatku yang lain, impikanlah." Seorang pemuda berkata, "Aku mengimpikan jika negeri ini dipenuhi dengan batu permata, lalu aku infakkan pada jalan Allah." Umar berkata lagi, "Impikanlah." Mereka berkata, "Kami tak tahu
apa yang nak dikatakan wahai Amirul Mukminin. Kata Umar radhiyallahu anhu, tetapi aku mengimpikan lelaki seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Muaz bin Jabal dan Salih hamba Abu Huzaifah. Lalu aku meminta pertolongan dari mereka untuk meninggikan kalimah Allah. Allahu Akbar. Ini mindset, paradigma seorang pemimpin, seorang sahabat yang agung. Tuan-tuan, kita bangga kita ada bangunan yang tertinggi KLCC, Burj Khalifah dan sebagainya. Tetapi macam mana tahap minda kita, cara berfikir kita, jiwa kita dan budaya kerja kita, sebenarnya kita ni jauh ketinggalan daripada bangsa-bangsa yang telah maju. Sebab itulah hari ini kita kena lihat semula apakah peranan kita sebagai seorang hamba dan juga khalifah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah hampir menjelang Isyak. Insya-Allah kita akan menyambung lagi siri kuliah kita ini insya-Allah. Kita masih lagi berlega di sekitar mukadimah. Bagaimana kita nak mengenal diri kita sebagai seorang hamba dan juga khalifah. Di situlah kita akan melihat peranan sebenarnya kita sebagai seorang mukmin yang profesional. Mukmin yang profesional, mukmin kita mengenal amanah kita sebagai seorang hamba profesional, iaitu khalifah. Tugas kita, peranan kita bukan sekadar kita ini sebagai seorang yang dikenal oleh orang ramai, tapi khalifah itu bermaksud sebanyak mana kita boleh memberi kebaikan kepada diri dan masyarakat. Bila mana Allah mentakdirkan kita menjadi seorang khalifah, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian tazkirah maghrib ini boleh memberikan kita satu suntikan semangat, motivasi ataupun cubitan rasa untuk kita move on, bergerak ke hadapan, menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang kekal istiqamah melakukan apa jua kebaikan. Ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, if'alil khaira mahma istasgharta fa in lam takun. Nabi kata apa? Lakukanlah kebaikan walaupun dia perkara yang sangat kecil, kerana kamu tak tahu ayyuma a'mal, manakah satu amalan yang tadkhulukan jannah, yang akan membawa kamu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan antara peranan khalifah yang Allah turunkan, takdirkan kita sebagai hamba-Nya ini. Apa saja kebaikan, fastabiqul khairat, kita buat. Mungkin kita betulkan selipar sebelum kita naik ke masjid, selipar kan bersepah, kita betulkan. Mungkin kita menolong seorang pakcik melintah jalan. Mungkin kita membuang sampah yang membuang sampah, lalu kita masukkan ke dalam tong sampah. Contoh kecil je, tapi kata Nabi, if'alil khaira, buatlah kebaikan walaupun mana yang kecil, kerana kamu tak tahu pun mana satu amalan yang sebabnya kamu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga-Nya. Jadi kita masuk dalam syurga, tuan-puan, bukan kerana solat, puasa, ibadah kita. Kita tak tahu kita masuk ke syurga Allah dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah ni mungkin kerana seperti mana yang berlaku di zaman Rasulullah. Rasulullah menceritakan mungkin seorang pelacu yang memberi air, yang memberi air kepada seekor anjing. Akhirnya dengan rahmat Allah dia diampunkan dosa dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan semangat itulah kita akan terus kekal istiqamah melakukan apa jua kebaikan dalam kehidupan kita, sehinggalah Allah menjemput kita kembali kepada-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ini ya Allah.
pandanglah kami ini dengan pandang rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, istiqamahlah kami ini ya Allah, untuk kami melakukan salat 5 waktu di masjid ini ya Allah. Allahumma ya Allah, datanglah kejayaan kami ini ya Allah, untuk melakukan ketaatan kepada-Mu ya Allah, dan meninggalkan segala perkara yang 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 dibenci oleh-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, panjanglah usia kami ini ya Allah, panjang usia kami ini ya Allah, hidup dan matilah kami dalam keadaan kami beriman kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.